Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid Baik Kasih dan juga ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita nikmat masa yang kita manfaatkan, masa yang diberikan kepada kita dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini juga duduk dalam majlis ilmu juga menjadi satu ibadah. Tetapi kita niatkan i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, niatkan i'tikaf dalam majlis ilmu ini. Baik, pada malam ini kita sambung dalam masih lagi bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam fasal yang pertama, iaitu mengenal dan mengesakan Allah. Belum habis lagi, huraian dia panjang. Harapnya kita tak pening lagi lah. InsyaAllah saya cuba sampaikan dalam kata orang tu bahasa yang kita boleh faham. Kita sampai ke muka surat yang ke-176. Dengan segala perhatian yang demikian, maka akal kita yang sehat dan siuman dapat membuat kesimpulan dengan sepenuh-penuh percaya dan yakin bahawa yang minggu lepas kita tengok tentang wajibul wujud dan juga mungkinul wujud. Allah itu ialah wajibul wujud. Allah itu adanya dengan sendirinya, tak ada yang menciptakannya, dan Allah juga tiada pengakhirannya. Yang mungkinul wujud itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang ada dia punya permulaan dan ada dia punya perakhiran,
iaitu kematian, kebinasaan dan sebagainya. Baik, kalau kita faham tentang perkara itu, tentang wajibul wujud dan juga mungkinul wujud itu, maka kita akan percaya dan yakin dengan sepenuh hati kita bahawa yang pertama, alam seluruhnya tetap ada yang menciptanya dan mentadbirkannya. Alam kita ini ada yang menciptakan, dan bukan sahaja dia mencipta, malah dia mentadbir, dia menyusun pergerakan di alam ini dengan susunan yang cantik. Sebagai contoh, bagaimana yang dikatakan dengan mentadbir ini, iaitu adanya waktu malam dan siang, adanya matahari dan bulan, bintang, dan semuanya ada peranan masing-masing, ada fungsi masing-masing. Jadinya tuan-tuan, kalau kita tengok cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini dan juga Allah mentadbirnya, maka pentadbiran Allah ini tak ada tolak bandingnya. Segala yang Allah ciptakan dan segala yang Allah takbirkan ini cantik. Dia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang keduanya, yang mencipta dan mentadbirkan alam ini ialah zat yang wajibul wujud. Ini saya kata tadi. Yang menciptakan alam ini dan juga yang mentadbirkan ini adalah zat yang sedia ada dan tiada kebinasaan padanya. Maksudnya kekal selama-lamanya. Wajibul wujud ini bersifat dengan yang pertama, sifat hidup selama-lamanya. Allah ni tuan-tuan, apabila dia ada dengan sendirinya dalam sifat 20 bagi Allah, sedia ada. Allah ini bersifat dengan sedia ada. Maka apabila dia ada dengan sendirinya, maka dia akan hidup selama-lamanya. Dia takkan musnah, dia takkan binasa, dia takkan mati. Berbanding dengan benda yang diciptakan, sampai masa benda tu akan habis. Kereta tuan-tuan, yang menciptakan manusia, sampai masanya nanti kereta tu juga akan rosak, kan? Sampai tempoh berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun pakai kereta, rosak. Bila dah rosak apa jadi tuan-tuan? Ada yang sayang kereta yang lama-lama ni, ada orang sayang, kan? Dia simpan, rosak pun biarlah rosak. Yang penting dia kata kereta tu lah kereta pertama. Kereta yang saya pakai Ustaz, masa saya dengan isteri saya, dia dulu bercinta naik kereta ni lah Ustaz. Sampai isteri saya tu mengandung sampai beranak dalam kereta Ustaz. Tak simpan, tak jual kereta ni walaupun dah rosak, simpan je bawah garaj rumah, kan? Kat rumah tu simpan. Jadinya tuan-tuan, wajibul wujud ini, Allah ini adalah sifatnya hidup selama-lamanya. Dan yang kedua, apabila ianya wajibul wujud, maka sifatnya adalah mengetahui segala-galanya dengan setepat-tepat dan seluas-luasnya. Kita tahu tuan-tuan, dalam sifat 20 bagi Allah ada sifat ilmu, iaitu maha mengetahui. Apa sahaja yang Allah ciptakan dan apa sahaja yang Allah jadikan, maka ianya ada sebab dan ada tujuannya dan ada hikmahnya. Kalau kita diuji dengan sesuatu masalah, kita jangan terus menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan nasib. Tetapi sebagai seorang yang beriman dengan sifat Allah, maka kita tahu bahawa Allah itu mengetahui segala-galanya. Kenapa Allah ini beri ujian kepada kita? Dia tahu. Betul.
Jangan menyalahkan nasib, takdir. Kita ni orang Melayu ni suka menyalahkan nasib. Dan perkataan yang selalu kita gunakan ni tuan-tuan, apa dia? Kalau. Kalaulah aku tahu. Kalau. Kan? Sikit-sikit kalau. Sikit-sikit kalau. Baik, seterusnya yang ketiga, sifat iradah yang menentukan dan menetapkan segala-galanya dengan sebijak-bijak dan sebebas-bebasnya. Dan seterusnya, sifat kuasa mengadakan dan meniadakan segala-galanya menurut cara yang tertentu dan kaedah yang rapi. Maka inilah dia sifat ataupun zat yang wajibul wujud. Dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala pula ialah bahawa apa-apa jua pekerjaan akan rosak jika ditakbir oleh dua ketua yang masing-masing mahukan pangkat ketua itu menjadi haknya sahaja. Kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Jadi tuan-tuan, sebab itu Allah itu tunggal, satu. Allah itu ahad. Contoh yang dibagi pada kita ni tuan-tuan, iaitu jika ditakbir oleh dua ketua, pengerusi masjid Baik Kasih ni ada dua orang. Katakan, tuan-tuan boleh bayangkanlah, katakan pengerusi masjid Baik Kasih ni lain daripada yang lain, tempat lain semua seorang, Baik Kasih nak buat kelainan, dia buat pengerusi dua orang. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi kalau ketua pengerusi itu dua orang? Dia akan jadi perpecahan. Nampak tak? Pengerusi yang A ni, yang satu ni, dia tak berapa baik dengan pengerusi yang kedua ni. Bila tak berapa baik, maka pengerusi yang satu ni, dia akan tarik dia punya orang-orang yang suka dengan dia. Yang pengerusi B ni tadi pun sama juga. Dia akan tarik orang-orang penduduk jemaah masjid ni supaya ikut dia. Sampai satu masa nanti tuan-tuan, sembahyang pun boleh jadi dua jemaah. Pengerusi bersama pengikut-pengikutnya sembahyang di depan sini. Pengerusi yang kedua, oh tak boleh, kita kena buat jemaah lain. Dia sembahyang kat belakang tu, dia buat jemaah lain. Nampak? Bukan tak pernah berlaku tuan-tuan, pernah berlaku. Tapi bukan dekat masjid sini lah, masjid lain. Masjid lain ni dia masalah imam. Masalah imam. Imam yang dilantik tu, imam yang tak dilantik, tak berpuas hati dengan imam yang dilantik. Dia kata, wah ini lepas ni aku jadi imam ni, mesti aku dilantik jadi imam. Tiba-tiba bukan dia jadi imam, orang lain jadi imam. Dia tak terima tuan-tuan. Tak terima. Mulalah masa sembahyang, imam yang dilantik ni sembahyang kat depan sini, buat jemaah dia, ada jemaah dia. Dan yang tak dilantik ni buat jemaah sendiri kakak. Pernah berlaku tuan-tuan, sampai ke pejabat tadi. Ada satu tempat tu lah, saya tak sebutlah nama tempat tu, nanti jadi fitnah pula. Berlaku tuan-tuan. Bayangkanlah kalau dua ketua dalam satu masa yang sama, Perdana Menteri kita ada dua orang. Perdana Menteri ada dua orang, habis. Yang di-Pertuan Agong pun ada dua orang, habis. Jadi sebab itu, ini dalil akal yang kita kena berfikir logiknya. Kalaulah Allah itu ada dua,
Macam mana kehidupan kita sekarang ni tuan-tuan? Kalau ini boleh berlaku ketika berbilang-bilang ketua, maka apa pula akan berlaku jika berbilang-bilang Tuhan? Ya, ni dalam kitab ni kata ni. Sedang sifat ketuhanan ialah kebesaran dan keagungan yang cukup sempurna. Oleh itu, kalaulah Tuhan berbilang dan salah satunya berkuasa penuh mentadbir dan mengurus, sudah tentu akan luput dan lumpuhlah sifat Tuhan yang lain. Kalau pula Tuhan-Tuhan itu bersekutu, sudah tentu akan luput dan lumpuhlah pula sebahagian dari sifat-sifat ketuhanan masing-masing. Padahal luput dan lumpuhnya sifat ketuhanan adalah bertentangan dengan kesempurnaan, kebesaran dan keagungannya. Jadi kalaulah Tuhan ni ada banyak, Allah ni ada banyak, tuan-tuan, kita boleh, tuan-tuan boleh fikirlah, boleh bayangkanlah, kalaulah Tuhan ni ada 2, 3, apa jadi? Wallahualam. Pentadbiran kita ni, alam ini pun akan jadi huru-hara, akan jadi kucak-kacir. Hidup kita ni pun akan jadi tunggang langgang. Tuhan ni kata bagi rezeki dekat si Fulan ni, bagi dia rezeki tu banyak tu je lah, bagi rezeki kat dia. Tuhan yang lain kata tak boleh, aku suka dengan dia ni, bagi dia banyak sikit. Yang pening siapa tuan-tuan? Yang pening malaikat. Yang pening siapa? Malaikat. Nak ikut Tuhan mana ni? Kan? Bagi contoh, malaikat yang memberi rezeki. Malaikat yang memberi rezeki ni, Tuhan ni kata bagi banyak ni, Tuhan ni kata tambah lagi, Tuhan yang lain cakap bagilah banyak-banyak. Malaikat ni kata aku nak ikut mana ni? Ya, kalau aku ikut Tuhan A ni kan, Tuhan B, Tuhan C ni marah pula. Kan? Dan kita manusia pun akan jadi tak ada pedoman, tak ada panduan. Dengan Tuhan siapa kita nak minta doa? Nampak? Minta doa dengan Tuhan. Tuhan tu ada berbilang-bilang. Dengan kepada siapa doa itu kita tunjukkan, khas untuk siapa? Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah ini Tuhan yang satu. Jadi segala permintaan, segala doa kita, segala hajat kita diterima oleh Tuhan yang satu. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ada orang ni, bila mana ni nak cerita tentang doa lah. Kadang-kadang bila kita ni berdoa kepada Allah, kita doa masa tu juga kita nak Allah tunaikan. Masa tu kita doa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak. Masa tu juga kalau boleh kita nak kaya. Ya Allah bagilah anak aku ni pandai, periksa dapat nombor 1. Sekali keluar keputusan anak dia dah pulas. Ya Allah, kenapa buat aku macam ni? Nampak? Yang belum kahwin untuk doa, ya Allah berikanlah aku jodoh. Bukan jodoh masa tu juga Allah bagi. Kadang-kadang 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang baru dapat jodoh. Kadang-kadang kita ni suka macam tu. Doa pada Allah ni macam-macam. Kita nak minta doa pada Allah ni macam-macam. Dan masa tu juga kalau boleh kita nak doa tu Allah terima. Tapi kita lupa bahawa Allah itu sifatnya maha mengetahui. Kita doa masa ni, ya Allah berikanlah aku jadi seorang yang kaya. Tetapi Allah tahu tuan-tuan. Allah kata apa? Kalau aku bagi engkau ni kaya sekarang, nescaya engkau akan lupakan aku. Bila orang yang dah kaya, Allah, dia doa pada Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia kaya. Agak-agak lepas tu dia doa lagi tak tuan-tuan? Dia doa lagi tak? Hilang.
Percayalah cakap saya. Ustaz tak pernah menipu. Orang yang kalau Allah kata dah bagi dia kekayaan, apa yang dia minta Allah bagi masa tu juga, nescaya masa lain dia takkan doa pada Allah lagi. Dan mungkin ada di antara kita juga, apabila Allah dah bagi dia apa yang dia minta, dan dia akan minta lebih lagi daripada tu. Sebab kata orang Melayu, bagi betis nak nampak? Jadi sebab itu tuan-tuan, kalaulah Allah ini berbilang-bilang, Tuhan ini berbilang-bilang lebih daripada satu, maka dia akan menimbulkan kekacauan, huru-hara dalam kehidupan kita, dan seterusnya dia akan menghilangkan, lumpuhlah, kata orang tu apa, kesempurnaan, kebesaran dan keagungannya. Dengan itu nyatalah bahawa sudah semestinya Tuhan itu esa, tiada sekutu baginya. Sebab itu kita mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kalimah tauhid kita. Sebab itu tuan-tuan, orang yang bukan Islam nak masuk Islam, kita suruh dia mengucap dulu. Tak ada orang yang masuk Islam ni, orang yang bukan Islam masuk Islam ni kita suruh dia semayang, tak ada. Benda pertama adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Dalam hati tuan-tuan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan. Tambahan pula, kalau seseorang dengan jujurnya memerhatikan wujudnya perpaduan dan susunan kejadian alam ini, nescaya ternyata kepadanya perpaduan yang menyatukan tiap-tiap satu dengan yang lain dalam keadaan yang serapi-rapinya, sehingga gerak-geri tiap-tiap satu kejadian itu menyempurnakan yang lain dengan tidak berlawanan atau bertentangan. Jadi setiap apa yang Allah ciptakan kat dunia ni tuan-tuan, ada tujuan, ada fungsi dia. Kenapa Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan? Kenapa Allah ciptakan haiwan? Kenapa selepas hujan ada pelangi? Wah, ni bahasa sastra ni tuan-tuan, bahasa cinta-cinta ni. Kan? Kenapa adanya pelangi selepas hujan? Semua itu ada dia punya tujuan dia. Kenapa Allah turunkan hujan lebat? Kenapa dekat tempat lain hujan, dekat tempat kita tak hujan? Kemudian demikian juga kalau ia memerhati, nampaklah kepadanya keseimbangan dan kesatuan dalam perhubungan antara sesuatu kejadian dengan yang lain, sekalipun bentuk dan keadaannya berbeza. Semuanya itu adalah di antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa seluruh alam ini adalah merupakan satu kesatuan yang terikat rapi, yang tidak akan lahir melainkan dari satu punca yang tunggal, iaitu yang wajibul wujud, yang telah mencipta dan mengaturnya dalam keadaan yang demikian. Jadi kita dapat lihat tuan-tuan, alam kita ini berada dalam kesatuan dia, dalam lingkungan pentadbiran wajibul wujud. Yang ditakbir, yang dikuasai oleh satu Tuhan, iaitu Allah. Cantik tuan-tuan. Alam kita ni Allah dah takbirkan daripada dulu sampai dah ke hari ini. Cantik. Jangan cerita dulu dengan sekarang ni tuan-tuan. Dunia kita ni, alam kita ni Allah dah ciptakan lah lama dah. Terutamanya bumi kita ni Allah dah ciptakan lah lama. Jangan samakan waktu dulu dengan waktu sekarang. Kita ni kadang-kadang cerita dengan orang suka bandingkan waktu dulu dengan waktu sekarang. Dulu makanan 5 sen je. Cakap dengan anak kita, dulu ayah pergi sekolah bawa 10 sen. 5 sen beli makan, 5 sen beli air. Cukup je.
kau sekarang ni nak RM5 tak bersyukur langsung? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh samakan waktu kita dulu dengan sekarang. Tetapi dengan dunia alam ini yang ditakbir oleh satu Tuhan, maka ia kekal sehingga ke hari ini. Ada yang tak berubah tuan-tuan? Waktu siang, waktu malam, dulu sampai sekarang, ada tak waktu siang, waktu malam? Ada. Ada tak waktu panas hujan? Ada. Sebab ia ini ditakbirkan oleh satu Tuhan. Maka nampaklah kesatuannya, keseragamannya apabila ia ditakbir oleh satu sahaja ketua. Kalau Parik Kasih ni seorang pengerusinya cuma seorang, maka dapatlah kesatuan dia tu, kepimpinan dia, bagaimana dia mentadbir, mengurus masjid ini dengan baik. Selain itu, segala yang terkandung di dalam alam ini dari bahan-bahan kekuatan, tenaga dan gerak adalah satu tentang tabiat yang ditetapkan oleh Maha Pencipta pada masing-masing, juga satu pada peraturan undang-undang, halanya dan matlamatnya. Maka ini juga di antara bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Penciptanya. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita hidup dekat dunia ni, ada peraturan yang Allah dah tetapkan kepada kita. Peraturan dan undang-undang ini bukannya diciptakan, bukannya diperintahkan oleh Allah itu suka-suka hati je. Allah ciptakan, Allah adakan peraturan hidup dekat dunia ni supaya kita ikut. Sebab tu ada hukum apa tuan-tuan? Ada halal, ada haram, ada makruh, kemudian ada apa? Harus, dan juga ada sunat. Itu dia punya peraturan. Undang-undang. Negara kita juga ada undang-undang. Jangan kita lawan undang-undang ni tuan-tuan. Undang-undang ni, undang-undang Allah ni, jangan kita lawan. Undang-undang negara kita pun janganlah lawan. Ada undang-undang. Undang-undang biasalah, orang kadang-kadang undang-undang ni kadang main ikut suka hati dia je. Sebagai contoh, undang-undang yang mengatakan bahawa Islam itu ialah agama rasmi. Nampak? Agama rasmi kerajaan ataupun persekutuan. Maka jangan ada di antara kita yang cuba mengganggu gugat tentang agama Islam. Saya tuan-tuan pernah berceramah di pejabat Pekidah. Tuan-tuan pernah dengar Pekidah kan? Pekidah ni tuan-tuan, saya mula-mula nak pergi pun takut. Sebab banyak cerita yang kita dengar. Ni bukan nak promote Pekidah tak. Bukan saya nak promote, tapi kadang kita nak betulkan. Ada yang kata, Ustaz, janganlah Ustaz pergi ceramah Ustaz kat situ Ustaz. Ustaz salah cakap kan tak balik ni. Wah, kenapa? Pekidah ni kan samsing Ustaz. Saya kata betul ke? Banyaklah Ustaz. Banyak orang kes-kes gaduh, kes-kes apa ni. Pekidah lah. Saya kata ya ke ni? Mula saya nak pergi pun, saya pergi juga. Pejabat Pekidah daerah Terbahat, saya pergi. Kat situ dia tuan-tuan, dia punya ucapan pengerusi dia pun kita dah rasa takut dah. Yang dihormati ayahanda lah. Kita tengok, ini ayahanda ni macam gangster kan. Ayahanda sekian-sekian. Yang dihormati juga Abang Long. Ada Abang Long. Wah, saya kata ini betul lain macam ni. Tak cukup dengan Abang Long, Abang Ngah pun ada. Saya kata ayah anda, Abang Long, Abang Ngah. Wah, lepas ni ada lagi tak agak-agak.
Abang Cik, ada juga tuan-tuan, abang Cik. Dan kekanda-kekanda semua. Oh, saya kata, betul ni. Bila saya berbual balik semula dengan orang-orang Kedah tu, mereka menggunakan gelaran-gelaran seperti itu. Kerana bagi mereka, persatuan mereka ini ibarat satu keluarga. Dalam keluarga ada ayahanda, ada abang long, ada abang ngah, ada abang cik. Sebab itu gelaran-gelaran yang diberi. Dan saya tanya sendiri, saya kata betul ke saya dengar Kedah ni orang kata kalau ada sesuatu apa-apalah, selalunya Kedah ni dia lah yang bergaduh. Dia kata tak macam tu Ustaz, dia kata. Dia kata kadang-kadang orang ni bukan orang berkidah pun. Dia bukan ahli pun. Dia tak daftar pun. Tapi dia cuma ikut-ikut. Nampak tak? Dia ikut-ikut. Bila ada kes pergaduhan, oh ini orang berkidah. Sedangkan dia kata kita tembak Ustaz, kita tengok nama dia dalam kita punya senarai keahlian. Bukan ahli pun. Jadi dia kata, rosaklah nama Kedah. Rosaklah sampai sekarang ni. Bila orang dengar Kedah je gaduh. Bila orang dengar Kedah je samseng. Jadinya tuan-tuan, yang kita nak ceritakan di situ, ada undang-undang. Peraturan-peraturan yang Allah dah tetapkan kepada kita. Undang-undang ini tuan-tuan, bagaimana kita nak ikut undang-undang ini adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Kadang-kadang tuan-tuan tengok Al-Quran ni, kadang sedih kita ni. Agak-agaklah tuan-tuan kita masuk dalam rejak ni kita muhasabah lah. Saya ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan. Satu hari berapa kali kita buka Al-Quran? Satu hari berapa kali kita buka Al-Quran? Berapa kali kita pegang Al-Quran ini, kita selak dia, kita baca dia. Tuan-tuan, pegang Al-Quran juga dah dapat pahala. Buka, selak, tengok tulisannya dapat pahala. Baca dapat pahala. Tapi tuan-tuan, inilah dia undang-undang peraturan yang Allah turunkan Al-Quran ini sebagai panduan kita. Tapi kadang-kadang kita ni lupa tentang Al-Quran. Ingatnya bila tuan-tuan Al-Quran ini bulan Ramadan. Sebab ada tadarus. Tak ada tadarus, tak buka Al-Quran. Lagi satu kan, orang ada selalu yang mula-mula ni semangat baca Quran ni, dia beli Quran yang mahal tu tau. Quran yang ada pen ni. Tahu Quran ada pen tu? Kalau dia tunjuk je ayat Quran tu, nanti pen tu pun bunyi. Bacalah apa ayat yang dia tunjuk tu. Masa tu dia cakun dah sekejap. Canggih dalam Quran ni. Ya Allah, aku beli 500 ni. Ada orang jual-jual dekat depan bank tu kan. Orang tu pandai juga. Dia jual depan bank. Sebab dia tahu kita keluar daripada bank bawa duit. Dia biasa yang kena ni kan lah. Yang kena ni yang makcik-makcik lah. Betul. Dia buka satu meja. Ada tuan-tuan kat tempat saya kat Maybank. Dia buka meja, dia susun Quran tu cantik. Cik. Sinilah kejap cik, kita berbual-bual. Makcik memanglah pengamah. Pakcik pun pengamah juga. Baru keluar duit. Agak nak bagi duit ke apa, cucuk duit pencin ke apa agaknya kan, duit sawit. Kan? Belilah cik satu ni untuk baca Quran ni. Bagus cik, senang. Kalau cik tak pandai baca pun tak apa cik, tunjuk je, nanti dia ajar. Bagus juga ya. Pun beli. Masa beli tu lah kat rumah, anak dia kata, ayah buat apa ya? Ayah tengah baca Quran ni. Dia dengar baca. Dia pun ikut. Lepas tu bateri habis.
Bateri habis, tunjuk tak bunyi, tunjuk tak bunyi. Agak-agak apa jadi tuan-tuan lepas tu? Tutup Quran tu dengan pen-pen tu, letak atas gerobok, ambil. Kan? Itu dia punya, itu yang berlaku tuan-tuan, yang berlaku. Ini bukan kita nak cerita tentang benda yang tak berlaku. Kadang-kadang benda ni dia berkait dengan kehidupan kita. Beli Quran, kadang-kadang Quran yang ada warna-warni. Oh, warna merah hukumnya mat asli, warna biru hukumnya mat arid disukun. Oh, ini hijau idgham. Tapi bila baca, apa hangga je pun tak kira warna apa dah. Dia tengok ni kat bawah ni ada tulis ni. Oh, warna merah hukumnya idgham. Bacanya dengung sampai ayat tu tak ada pun. Kemudian last akhirnya apa tuan-tuan? Quran ini letaknya di mana? Di atas gerobok, di atas dalam almari, letak susun cantik. Tetapi kita tak pegang dia, tak sentuh dia, tak baca dia tuan-tuan. Allah dah letakkan semua sekali peraturan-peraturan hidup kita ni dalam Al-Quran. Apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah, semua yang Allah dah masukkan dalam Al-Quran. Kalau cerita Al-Quran ni tuan-tuan, jangan sampai satu hari nanti apabila sampai waktunya kita selak, baru kita teringat nak baca Quran, kita selak, rupanya dah tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa ni, apa betul lah? Kosong. Kan ada kan yang kata orang tu setengah-setengahnya dia nak baca Quran, tiba-tiba buka tu muka surat tu dah tulisannya hilang, tak ada tulisan. Sampai satu saat nanti tuan-tuan, akhir zaman ini, apabila saat berlakunya hari kiamat, maka Allah akan tarik semua sekali. Ketika itu tak guna dah kita nak cari Quran, nak baca Quran. Kerana Allah turunkan Al-Quran ini adalah sebagai peraturan dan juga undang-undang dalam kehidupan kita, matlamat kita. Allah dah pandu dah dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita kena yakin dan percaya bahawa alam ini dan juga yang mentadbirkan alam ini adalah satu zat yang wajibul wujud, yang kita kena yakin dan percaya bahawa ianya adalah bersifat hidup selama-lamanya, ianya maha mengetahui dengan segala-galanya, dan ia jugalah yang menentu dan menetapkan segala-galanya, dan juga ia juga berkuasa untuk mengada dan meniadakan apa-apa sahaja mengikut kehendaknya. Bila-bila masa tuan-tuan Allah nak adakan suatu benda tu, bila-bila masa Allah boleh jadikan. Allah nak menghilangkan sesuatu benda tu, nak binasakan sesuatu benda juga dengan bila-bila masa. Dalam surah Yasin kan, tuan-tuan pun tahu dah ayat tu, kun fayakun tu. Maka Allah kata jadi, maka jadilah ia. Kalau Allah kata dia nak ciptakan sesuatu, kun, maka fayakun jadi. Kalau Allah nak binasakan sesuatu juga, Allah kata kun, maka fayakun jadi. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi itu berkenaan dengan bab beriman kepada Allah. Ini semua yang kita bincangkan ni tuan-tuan adalah dalil akal, dalil yang menunjukkan kepada kita nak berfikir tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan tengok dalil Al-Quran. Dalil dia ada dua tuan-tuan, dalil ada dua, iaitu dalil naqli dan juga dalil akli. Dalil naqli Al-Quran dan juga hadis, dalil akli adalah dalil yang berdasarkan kepada akal. Nanti kita akan tengok. Tuan-tuan jangan peninglah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, kita dapat satu kesimpulan bahawa Tuhan itu memiliki satu sifat kebesaran dan juga keagungan dan kesempurnaannya, maka tidak bolehlah Tuhan itu berbilang-bilang. Allah itu cuma satu dan bersifat dengan sifat yang esa dan tiada sekutu baginya.
Ni saya tak ceritalah tuan-tuan tentang sifat-sifat Allah ni. Kalau saya cerita tentang sifat Allah nanti kita jadi susah nak faham. Cukuplah sekadar keyakinan kita dan akidah kita meyakini bahawa Allah itu bersifat dengan sifat yang Maha Esa. Jadi sekian saja, insya-Allah kita jumpa dalam kuliah yang akan datang. Baiklah, kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.